Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton Inspirasi Ilmu sekalian. Video kali ini agak lambat sedikit saya muat naik kerana agak sibuk dengan kerja harian saya setiap hari. Walaupun agak sibuk, saya usahakan membuat video pada kali ini bagi sambungan menjawab syubhah teori fatal dalam isu bid'ah yang dibawa oleh protagonis Insight Channel di dalam video balas beliau bagi merespon video pertama yang saya muat naik sebelum ini. Bagi mereka yang belum menonton video saya yang menerangkan mengenai kekeliruan protagonis Insight Channel dalam memahami pembahagian bid'ah kepada 5 bahagian oleh Imam Izzuddin sebelum ini, anda boleh klik tajuk di atas ini. Saya telah menonton video balas oleh protagonis Insight Channel yang mengatakan saya sudah tercedok dengan penerangan yang telah saya lakukan sebelum ini. Hal ini terjadi kerana kedangkalan owner protagonis Insight Channel dalam memahami ilmu alat iaitu Nahwu Arab dan ilmu-ilmu Islam seperti usul fiqh, kawaid fiqhiyah dan lain-lain dalam kaedah istinbat atau mengeluarkan sesuatu hukum. Saya tidak mengetahui latar belakang pendidikan beliau, walau bagaimanapun dari segi penyampaian beliau, maka sesiapa sahaja dari latar belakang pengajian agama akan dapat mengetahui beliau bukan dari latar belakang pengajian agama. Ini dapat dikesan dari sebutan istilah-istilah dan nama ulama yang agak kekok dan juga dari ketidakfahaman beliau ketika menerangkan sesuatu isu. Apabila anda berhujah dengan mereka yang tidak memiliki ilmu, maka anda tidak akan dapat menegakkan hujah anda sekalipun hujah anda dikuatkan dengan dalil-dalil yang sangat kuat dan ampuh. Ini kerana mereka tidak memahami bahawa mereka sudah pun tercedok. Ibarat orang buta yang hilang dari rasa kulitnya. Ketika dia meludah ke langit, dia tidak akan rasa air ludahannya mengalir di kulit mukanya sendiri dan berterusan meludah ke langit dengan harapan langit akan basah. Mari kita lihat apa yang saya maksudkan dahulu, kemudian kita lihat potongan video protagonis Insight. Bid'ah dari segi bahasa boleh dipecahkan kepada 5 bahagian. Itu tidak ada masalah bagi saya dan ianya diterima. Betul, hal dunia boleh menjadi wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Seperti contoh sebelum ini yang diberikan oleh Imam Izzuddin. Apa yang menjadi polemik dan ketidakfahaman kelirunya protagonis Insight adalah beliau membahagikan juga bid'ah dari segi syarak, yakni ibadah atau akidah kepada 5 bahagian juga. Sedangkan dalam contoh Imam Izzuddin berikan itu, bid'ah dari segi syarak iaitu akidah hanya ada di bahagian haram sahaja, tidak ada di 4 lagi bahagian hukum. Pembahagian bid'ah dari segi syarak hanya ada haram. Jika beliau masih lagi degil dan tegar membawa teori mengarut beliau itu, saya cabar beliau datangkan contoh bid'ah dari segi akidah yang wajib, sunat, harus dan makruh. Ini kerana Imam Izzuddin hanya membawa contoh akidah di bahagian haram sahaja. Saya juga begitu teruja nak tahu bid'ah dari segi ibadah yang wajib di sisi protagonis Insight itu apa dan bagaimana jika beliau boleh mendatangkan contohnya. Seterusnya adalah bahagian yang protagonis katakan saya tercedok. Mari kita saksikan siapa yang tercedok sebenarnya. Okey, ini yang terakhir, ini yang paling best. Tapi saya serah kepada pendengar sendiri untuk menilai. Saya pasti semua tahu di mana kesilapan besar oleh orang yang bercakap ni. Okey, kita dengar ni. Yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian, mereka membahaskan mengenai bid'ah dari segi bahasa yang boleh menjadi wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Namun begitu bid'ah dari segi syarak tetap diletakkan di bahagian bid'ah yang diharamkan. Ramai di... Okey, kita dengar kan? Dia kata hukum dari segi bahasa saja ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum dalam syarak ada haram saja. Macam mana tu? Betul ke? Hukum syarak ada haram sahaja. Okey. Anda semua boleh ulaslah di dalam komen box betul ke apa yang dia cakap ni. Satu yang saya nak tunjuk dekat sini adalah dari segi bahasa ni. Tiba-tiba muncul bahasa. Sepanjang video dia cakap tadi yang takrif diberi oleh Imam Nawawi hanya syarak kan. Dia tak sebut pun bahasa. Saya ada tunjuk dekat sini definisi bahasa dan syarak. Tapi dia hanya ulas syarak sepanjang lebar. Kemudian dekat hujung dia sebut tentang bahasa. Definisi dari segi bahasa. Masa saya tunjuk tu dia tak ulas pula. Dia tak cakap betul ke apa, atau sebagainya. Sekarang ujung dia kata bahasa dan ada 5 hukum pula dari segi bahasa ni. Jadi kita boleh nampak bagaimana kekeliruan
mereka-mereka ni, mereka nak kritik, mereka nak ulas, tapi mereka sendiri keliru. Secara tak langsung, beliau ni telah menunjukkan metod saya yang tunjuk tu memang betul lah. Dan definasi pun juga betul, terbukti daripada Imam Nawawi. Saya ingat nak bagi rujukan dalam video yang lain, dia sendiri dah bagi rujukan, jadi betul syarak. Dan bahasa pun dia dah sebut kat sini, tapi dia tak nak sebut kata betul saya punya definisi bahasa. Dan kat sini dia tunjuk konon-kononnya hukum syarak ada haram saja. Tak keliru ke tu? Jadi kita boleh tunjuk sebab dia baru, jadi dia boleh buat kesilapan yang besar dan kita boleh nampak secara jelas. Tapi konsep yang dia buat ataupun orang yang buat reaction kepada video-video asatizah lain, konsep sama. Mereka belit-belit pusing, letak sana sikit, sini sikit dengan cara olahan yang sedap didengar, dan maka orang yang baru nak dengar macam betul apa dia orang cakap. Tapi bila kita ambil satu-satu, kita keluarkan satu-satu, kita akan nampak bagaimana kelirunya mereka. Okey, Protagonis mengatakan yang saya mengatakan hukum dari segi syarak hanya ada haram. Sedangkan saya menyebut bid'ah dari segi syarak hanya ada haram. Saya harap protagonis insight yang looks like educated dapat membezakan antara perkataan bid'ah dan hukum, kerana bid'ah bukannya hukum yang 5. Ini bercanggah dengan posting beliau sendiri di channel beliau sebelum ini bahawa bid'ah bukan satu hukum. Jadi saya harap beliau konsisten dalam berhujah, bukan cuba larikan isu seperti larian zigzag ARG. Mari kita uji zikir Allah yang menjadi topik panas kebelakangan ini menggunakan teori fatal protagonis insight ini. Adakah di sana suruhan berzikir dengan zikir Allah? Maka jawapannya tidak ada. Atau jika beliau ingin berdalil dengan surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, walaupun ayat tersebut tidak bermaksud begitu, maka jika beliau bersetuju dengan dalil itu, ianya akan menjadi wajib, sunat atau harus. Bagi larangan pula, tiada didapati dari mana-mana nas, maka mengikut protagonis insight, nak kata makruh pun tak boleh, nak kata haram pun tak boleh. Maka jawapan hukum berzikir dengan zikir Allah sama ada harus atau sunat atau wajib jika kita mengikut kaedah beliau. Ujian kedua adalah zikir hu. Adakah di sana suruhan berzikir dengan zikir hu? Maka jawapannya tidak ada. Maka tidak menjadi wajib atau sunat. Kemudian bagi larangan pula, tiada didapati dari mana-mana nas, maka mengikut protagonis insight, nak kata makruh pun tak boleh, nak kata haram pun tak boleh. Maka jawapan hukum berzikir dengan zikir hu di sisi protagonis insight adalah harus. Ini dapat kita kuatkan lagi dengan video beliau yang bersetuju untuk ahli tarikat tersebut yang mencapai maqam ihsan atau syuhud untuk mengamalkan zikir-zikir tersebut secara sembunyi dan bukannya di live media sosial. Mustahil beliau bersetuju dengan hukum haram. Sudah pastilah beliau berpendapat zikir-zikir itu diharuskan atau sunat atau wajib. Jadi memang betul. Memang betul. Bagi martabat syariat memang tak perlu nak berzikir pada tahap ni. Jadi bagi orang yang sudah faham, mereka tidak akan buat zikir secara live, tunjuk kepada orang awam zikir hu bagi mengelirukan semua pihak. Mereka antara mereka yang berzikir dan Allah. Jadi mari kita lihat pula pandangan Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin mengenai zikir-zikir ini. Adakah sama seperti protagonis insight khayalkan? Di dalam kitab Jawi, syarah kepada kitab Jauharatut Tauhid, disebutkan, dan kata setengah jumhur Malikiyah daripada Maturidi radhiyallahu anhu, dan bid'ah orang yang zikir Allah atau hu halnya atas demikian jua, dan kata Aiz yang anak Abdus Salam, maka zikir dengan Allah halnya memendekkan atas demikian itu, maka iaitu daripada bid'ah yang qabihah dan fi'il orang yang jahil. Maka jelas kepada kita, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Sultan para ulama, seorang yang pakar bahasa Arab, juga ahli tasawuf, mengatakan zikir-zikir tersebut adalah bid'ah yang qabihah, iaitu bid'ah yang buruk, bukannya bid'ah hasanah. Maka bid'ah qabihah hukumnya haram. Imam Izzuddin yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian pun mengatakan zikir-zikir itu bid'ah qabihah yang haram. Sebaliknya, protagonis insight yang mencedok di sana sini bersetuju zikir-zikir ini diamalkan. Ini adalah suatu yang sangat bercanggah. Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu perbahasan kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.